Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, kita akan bermula dengan satu topik yang menarik sebab ramai daripada kita pastinya minum seharian dan kita nak discuss sedikit. Boleh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya pada hari ini kita nak ceritakan tentang air. Air secara H2O, siapa tak tahu kan, water, dan kita terdiri daripada kurang lebihnya 75% terdiri pada air badan kita ni, betul? Dan selalunya orang salah tafsir mengatakan air sebenarnya bukan air saja. Dalam air tu mesti ada dia panggil electrolyte. Kalau cuma H2O kita dah tak ada lama dah, sebab H2O alone kita tak boleh hidup. Faham? Sebab itulah nanti kalau saya sebut perkataan mineral, you jangan pula terkejut kenapa wajibnya ada mineral. Sebab saya dah kata tadi, H2O tidak mencukupi dalam badan kita. So yang kita minum tu, sebab tu kita nak pertikaikan pada petang ni, adakah anda mengambil air minuman yang sesuai dan kalau boleh yang terbaik di dunia. Ada pilihannya, walaupun berlambak-lambak, tapi kita akan bagi cuma 7 pada petang ni. Awal-awal lagi saya nak cerita bahawasanya air ni ada dia punya pattern dia, ada dia punya design dia sendiri. Kalau you tengok secara halus, secara molekulnya, dia berbentuk dalam erti kata macam telur, dia punya design tu. Jadi kalau you tengok air pun, kalau dia nak menitiskan, dia tidak straight, dia mesti macam ada lekuk, ada bulat di bawahnya. Jadi tuan-tuan sekalian, salah satu daripada amalan yang terbaik untuk, kalaupun you dah dapat air yang terbaik nanti, haruslah you menghormati air yang supaya dia boleh hidup lama. Sebab air mati ni senang je, you ambil air, you masak dia, air itu dari sudut rohnya akan mati, tetapi sebenarnya itu berkonsepkan dari segi aura. Air yang tengah mendidih panas, memang auranya agak terganggu dan memang you kena biarkan dia sejuk balik. Dan sekarang nombor 2, you nak jaga air ni tahan lama, mestilah di dalam peti ais, bukan kena minum air sejuk. Tetapi nak tahan air tu, kalau dapat katakan air zam-zam lah, you patut simpannya dalam keadaan yang dingin. Faham? Dan jangan langsung, kalau boleh kena cahaya matahari yang lagi terik tu lagi dahsyat lah. Sebab tu selalu saya kata, kalau you simpan air kat dalam kereta, lepas tu besok pula you baru teringat nak ambil air yang sama, letak pula dalam botol plastik. Kita kan semua baru cerita tentang plastik. Air tu pula, kalau air tu reverse osmosis atau air distill water, pernah dengar air suling ataupun air yang dah dipakai teknologi reverse osmosis, bukan sebarang brand tapi teknologi, dia boleh menghisap petroleum yang ada dalam plastik tu. Maksudnya molekul dia tu akan diserap juga, berarti tak berapa bersih lah, dan terganggu. Hampir-hampir saya boleh kata air tu dah toksik, tapi kita minum juga, tak mati pula tu. Sebab apa? Bila masuk dalam badan kita, ada organ-organ yang membantu cuba keluarkan toksik-toksik seperti liver dan buah pinggang. Itu yang cepat rosak tu. Faham? So saya dah bagi kat you satu bentuk air tu, dia macam telur, ataupun macam air nak menitis tu, itu design dia. Berarti dia tak straight, dia bulat dan bujur. Lepas tu temperaturenya kalau boleh dalam keadaan sejuk, lagi sejuk sampai 4 degree centigrade yang paling orang kata. Kalau nak simpan air lama-lama betul, letak di 4 degree centigrade, dan dah jadi ais lah tu kan. Lepas tu simpan di tempat yang gelap, boleh tahan lama. Dan dari segi pembersihan pula air yang kita nak minum supaya dia jadi the best in the world, kita kadang-kadang tak dapat capai apa yang saya listkan sekejap lagi, tapi kita boleh proses. Contohnya banyak filter-filter kat pasaran yang anda dah tahu pun, tapi kalau dia tidak ada beberapa ciri-ciri, umpamanya nombor 1, design dia sendiri mestilah bulat ataupun bujur, ataupun cartridge balang untuk meletakkan bahan-bahan pencuci atau penapis tu haruslah juga bujur. Kalau you beli yang square, beli yang straight atau rectangle, dan dia punya angle tu orang panggil apa, tajam,
maksudnya tajam-tajam lah, tak ada lekuk langsung. Itu dah salah design. Architecture untuk menjaga air, menghormati air yang nak dihidupkan kembali. Maklum saja banyak air kita, saya kata apa, satu yang dimasak, satu cerita, tapi yang datang daripada sungai yang penuh dengan bangkai, ada kaki pendek, kaki panjang, semua tu jaga baik-baik. Kita nak kena bersihkan dan mensucikan. Sebab tu dalam program kalau you tengok RX Water yang saya buat, dia mestilah ada nombor satu carbon, wajib ada. Selain daripada carbon, kita main banyak dengan tanah liat, sebab tanah liat antara satu-satunya tempat simpan air pun kalau boleh, kalau diperbuat dengan tanah liat lagi bagus. Umpamanya buyung, tahu tak buyung di Kuala Kangsar atau di Kuala Kerai tu ada beberapa tempat seramik yang buat bentuk labu sayung. Jadi itu design, kalau you tengok betul-betul kenapa disimpan air dalam tempat macam tu. Orang tua-tua dulu pakai petua je, tapi dari segi sains dia mahu kawasan yang tersimpan tu airnya di dalam bulatan atau bujur, tidak boleh ada straight atau square. Faham? Baik, sambung lagi. Dalam filtration system tu wajib juga, selain pada carbon, sebenarnya tanah liat tu ada juga elemen-elemen yang bukan saja mencuci, membunuh kuman. Anda tahu kan, kalau kuman-kuman yang degil dengan antibiotik biasa-biasa ni, kalau you buat eksperimen kat lab, kalau you masukkan dalam tanah liat yang betul-betul real tanah liat, parasit tu ke atau bakteria tu ke akan mati nanti. Faham? Itu sebabnya kita kalau nak samak, kita diminta air 6 kali, minimum 1 kali. Maksudnya kenapa? Dicucikan bersih dengan tanah liat. Betul? So kena ada satu lagi dinamakan zeolite, batu-batu zeolite. Satu lagi kena ada silver, dan last kali kena ada magnetite. Semua ni adalah untuk juga menjaga bukan saja kebersihan, tapi bahan-bahan yang tak nampak di mata kasar ataupun melalui just lab test biasa. Sebab umpamanya macam mercury, ada orang panggil radiation, faham tak? Macam kat Japan, bila meletup je kilang radiasi tu, mesti dia dah masuk ke air, kat sungai dan sebagainya. Jadi yang ni memerlukan, saya kata apa tadi, magnetite ataupun zeolite, termasuk dengan silver juga. Inilah antara bahan-bahan kalau you nak cek di pasaran. Sebab itulah RX Water dibuat khas untuk cuba. Ini dia list nombor 1 yang paling utama, air yang terbaik di dunia. Tidak lain tidak bukan ialah, mesti orang kata saya bias kan, sebab saya orang Muslim, saya Melayu dan sebagainya, tapi itu kedua. Yang penting ialah sains dah membuktikan antara, saya tak kata cuma air ni saja yang terbaik, tetapi antara yang top, dan Tuhan dah bagi untuk orang Islam yang paling utama ialah air Zam-Zam. Sebab tu saya bila mereka bentuk RX Water nak keluarkan, kalau boleh ikut konsep Zam-Zam. Contoh, dia mesti slightly alkaline, tak boleh terlalu alkaline, ataupun of course tak boleh acidic lah kan. So about 7.9 pH dia, atau 8 sampai 8.5 tu lebih pada cukup. Jadi salah lah kalau you minum air yang terlalu tinggi, alkaline sampai 9 point something, okay, acidic langsung you tak minum lah kan, betul tak? So air daripada konsep air Zam-Zam ni lah, dengan mineralnya berapa puluh ada dalam tu. Sebab tu you rasa air Zam-Zam kan dia payaunya lain bandingkan dengan air pipe kita, walaupun difilter, air suling kita, air reverse osmosis. Saya dah rasa semua tu, dan saya sebelum apa-apa pun kita kena pasti kenapa Tuhan bagikan air Zam-Zam tu macam tu rupa, padahal tempatnya kering kontang. Mana datang air? Dan you tengok air yang bersih, air yang top, air yang number 1 always kalau dapat datangnya daripada tanah. Jadi ada penapis alami. Faham? Soal tenaga dia, aura dia, semua tu agak advance kalau you nak belajar. Nanti you kata kita mereka-reka pula. Tapi kajian daripada Masaru Emoto, pernah dengar? The Magic of Water tu, dia buat kajian bila dia buat kristal air Zam-Zam tu, bila dia tengok, Masya Allah, dia tu mengatakan antara air yang terbaik di dunia, air Zam-Zam, sebab kristal dia tu cantik sangat. Faham? Okey, itu satu. Nombor 2, air yang kita tak dapat hari-hari. Air Zam-Zam tak mungkin. Supply sekarang pun limited. Paling-paling 5 kilogram ataupun 5 liter ke 5 kilogram pula. You dibenarkan cuma sekarang ni kononnya bawa 1 je.
Itu pun kadang-kadang kita kena beli pula tu. Tapi yang penting jangan anda beli kat mana-mana ataupun ditipu, sebab banyak berlaku orang kata semuanya ada air zam-zam, padahal air yang dibuat di ladang mana-mana tu. Jadi nak kita cari air yang terdekat ialah air mineral lah, betul tak? Air mineral yang kalau boleh telah dibersihkan dahulu. Kalaupun dia datang daripada sumur ataupun daripada perigi ataupun daripada sos, sumber air yang bersih, alhamdulillah. Tapi kita tetap kena ada filtration system, terutama sekali kalau you ambil daripada pipe water, air pipe lagilah teruk, betul tak? Sebab ada klorin, ada chloride, ada macam-macam lah, dan kita memang kena tapis elok-elok dahulu. So filter bukan soal satu orang kata apa, luxury, satu kemewahan. Filter macam peti ais, macam lampu kita perlukan sekarang. So saya harapkan anda ada water filtration system yang mengeluarkan kembali dua perkara, satu mineral, satu lagi energi dia, air ada tenaga. Faham? Okey, baik. So habis. So air yang paling top di dunia ialah air zam-zam, dan nombor 2 air mineral water, yang kalau boleh jangan simpan lama dalam plastik. Air zam-zam pun jangan simpan dalam plastik lama sangat, balik ganti letak dalam gelas ataupun dalam labu sayung tadi, boleh. Nombor 3 ialah air kelapa. Saya nak cerita benda-benda yang you boleh dapat kat Malaysia ni. Kan saya kata tadi air zam-zam kadang-kadang susah nak dapat. Air tapisan alhamdulillah boleh. Air kelapa ni yang harus digalakkan, sekurang-kurangnya seminggu mungkin 3-4 kali ke, kan. Kalau you dapat tanam sendiri pokok kelapa tu, cari jalan untuk dapatkan air dia tu. Kalau dia masih lagi muda, dengan isi-isinya sekali dibenarkan dan digalakkan. Sebab ada orang kata kalau tak ada, orang panggil drip lah, emergency lah katakan, kat hospital katakan, contohlah dalam peperangan ke apa, kita boleh pakai air kelapa tu, yang dimasukkan dalam body kita untuk kita hydrate balik, kita betulkan keadaan fiziologi badan. Sebab apa? Dikatakan dalam air kelapa tu dia punya persamaan dengan kita punya body fluid. Cantik tak? Alhamdulillah. Rasanya pun sedap, kan. So jangan you campur apa-apa lagi dah, yang nak tambah gula. Saya pernah tengok kat tepi jalan tu, dia ambil dia tarik, kan, ada macam cakuk tu, macam dia punya senduk special bulat kat bawah tu, dia tarik naik atas, macam bubur sirap tu. Alamak, patutlah air kelapa tu sedap gila. Termasuklah kalau you pergi beli tepi-tepi jalan tu air kelapa muda, never put the sugar, because that is a killer. Terusnya, nombor 4 ialah air lemon. Air lemon juga diiktiraf sebagai air yang top. Secara sederhana, air campur dengan lemon agak-agak sedap rasa. Okey, sesedap rasa anda yang boleh silakan. Dia macam apple cider vinegar jugalah. Itu pun bagus juga. Apple cider vinegar tu pun part of dalam jenis lemon ni. Okey, sama ada lemon ataupun limau. You perah limau nipis pun alhamdulillah. Kalau you rasa masam sangat, you nak masuk honey pun boleh, you nak masuk stevia pun boleh. Okey, faham tu. Seterusnya nombor 5 ialah celery. Saya selalu antara orang yang recommend anda celery, sebab celery sahajalah yang dibenarkan jadi jus. Lain buah-buahan tak dibenarkan buat jus ataupun tak digalakkan buat jus. Sebab apa? Nanti tinggal fructose dan glukos saja. Okey, kalau sukros tu gula pasir, tak apa. Yang penting you dengar celery dibenarkan jadi jus, dan memang digalakkan cuma buat jus, tidak dicampur air apa-apa, tidak orang kata apa, buat blended pun, sebab banyak sangat dia punya serat tu, nanti terlekat pula, kasar, kan. You minum celery 300-400 ml setiap hari, tengok apa jadi, terutama sekali bagi mereka yang ada masalah buah pinggang. One of the best. Okey, sambung lagi. Yang ni mesti you heran kenapa saya kata antara top drink in the world. Green tea dan coffee. Saya ulang, green tea dan coffee. Dua-dua boleh. Sebab setengah orang suka coffee, setengah orang suka tea, kan. Tapi tea ambil yang green tea yang betul-betul original. Kalau boleh ambil matcha tea, dia lebih refine, lebih orang kata apa, lebih tulen daripada green tea biasa-biasa ni. Lepas tu kalau apa pun coffee, mestilah coffee or
maksudnya kopi O betul yang kau punya, yang original, kalau boleh yang tak dimasak dengan bahan-bahan yang dah ada gula, dah ada mentega. Kan you pernah tengok tak dia orang goreng, ada bahasa dia, ada terminologinya tempat orang buat kopi ni, macam-macam dia campur, lain pada garam, lain pada adalah bagi lemak dan sebagainya tu. Jadi kalau boleh lagi kurang dia punya kemasukan bahan-bahan tambahan, lagi bagus. Contohnya kita import Gayo Coffee, sebab tu pahitnya lain macam sikit. Kalau pergi setengah kedai tu rasa macam sedap lah, macam manis pula kopi dia, kopi O tu dengan aromanya semua tu. So lagi kurang kemasukan bahan tambahan, lagi bagus. Sebab apa? Untuk kesihatan. Kopi adalah one of the best for your liver. Sampaikan kajian mengatakan dia prevent liver cancer pun. Tea anda tahulah kan, memang antara green tea memang antara terbaik untuk penyakit-penyakit kronik. Baik, kita habis cerita dengan koko. Saya ingin nasihatkan kepada anda sekalian, bukan koko yang you beli sebarangan, sebab sama macam kopi tadi, dia banyak sangat campur dengan bahan tambahan dan gula. Mana-mana koko pun kalau you rasa sedap, pastinya dia tak lebih daripada 40-50%. Sebab apabila dia lebih koko ni dalam bahan minuman you atau coklat you, lebih pada 6-70%, dia kelat lain macam. Sebab tu kalau boleh, koko yang saya galakkan di sini harusnya lebih daripada 72 ke atas. Ada sains mengatakan level 72% tu ada level yang bila atas je koko dalam bahan minuman atau makanan you tu, coklat you tu, maka dia ada impak untuk kesihatan badan kita. Koko memang antioksidan yang terbaik sebenarnya. Kalau you ambil tanpa tambahan sikit pun gula apa-apa, you tak boleh telan pun. So maka sekarang ni ada orang campur dengan bahan-bahan pemanis yang agak natural, ya, tidak dibuat daripada gula. Contohnya daripada stevia, ataupun ada bahan-bahan tambahan seperti kalau saya buat minuman saya tu, saya campur dengan santan, ya, ada bahan-bahan creamer yang diperbuat daripada alami, macam kelapa sawit dan sebagainya tu. InsyaAllah jangan langsung ada artificial sweetener, sebab kalau tidak nanti baik-baik you akan dapat kesihatan, you akan dapat penyakit pula. Kalau anda nak cuba, yang ni kita buat dalam bentuk namanya RX Lite. Itu kita bawa untuk minum di tempat-tempat yang susah nak cari makan. Okey, cukup dulu saudara saya sekalian. Kalau anda lupa dan saya lupa, yang ni kesalahan besar, garam. Apa saja saya cerita tadi, terutama sekali yang pertama, air kosong tu, air minuman H2O yang bermineral tu, air zam-zam tak payah campur apa-apa dah dia, sebab dia dah cukup dia punya electrolyte ataupun garam-garam dia, sodium, potasium, magnesium semua tu. Tapi kalau air kosong yang kita tapis biasa tu, tak complete lagi. So kita selalu kena calit 2 garam calit. Itu sebagai petua. Tapi kalau dari sudunya, 1/4 sudu kecil dah cukup. You masuk ke dalam ataupun atas lidah you, biar dia masin, lepas tu you minum. Saya ulang, 500 ml lebih kurang suku sudu garam. Nak masuk dalam air tu pun boleh, jangan sampai masin lah. Dan garamnya anda tahulah kan, takkan garam yang tepi jalan tu, maksudnya garam yang dari bukit, garam bukit, atau garam daripada laut-laut yang terkenal. You pernah dengar kan Celtic salt, Himalayan pink salt, ataupun kita pernah buat RX salt sendiri, garam buluh kita, boleh try RX salt. Okay? Tapi yang penting jangan lupa pada garam. Penutupnya ialah jangan sampai you terlalu dahaga baru nak minum. Dahaga sikit dah boleh minum. Setengah orang dia kata, aku tak dahaga langsung lagi ni, okey lagi. Rupa-rupanya dah 4 jam tak minum langsung, kalau bukan bulan puasa lah. So kalau boleh, air kencing tu tengok biar dia tak payahlah sampai bersih, putih, clear sangat. Tapi sekurang-kurangnya jangan pula sampai dia warna kuning ataupun warna teh. Berarti tu dah mula you are dehydrated. Terima kasih kerana sudi join. Sila type share kalau dapat, kalau you rasa program kita boleh memanfaati seseorang. Boleh? Okey, seperti biasa kita doakan supaya anda dalam keadaan dunia bahagia dan akhirat syurga. Dan bila saya kata kat situ, kepala kat ni, tunjuknya di sini, berarti you kena lepas, kena let go sambil minum air tu, baca bismillah. Okey, 2 teguk lepas.
kata Alhamdulillah, sambilan tu kata sikit, let go, then you can feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.